Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tan Chong PI. Terima kasih Puan Yang di-Pertua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan usul menjunjung kasih Tita Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersempena pembukaan mesyuarat pertama Penggar ketiga Parlimen ke-15 ini. Saya ingin bangkitkan beberapa isu penting yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan bagi menambah baik pentadbiran kerajaan hari ini, seterusnya menjamin dan meningkatkan tahap kesejahteraan hidup rakyat. Puan Yang di-Pertua, saya menyambut baik niat kerajaan dalam membangunkan pekanan data utama padu atas tujuan memudahkan pengagihan dan penyaluran bantuan dan subsidi kepada rakyat. Kita semua sedia maklum dengan laporan-laporan berita dan respon daripada rakyat mengenai kekeliruan dan kegusaran terhadap keberkesanan pelaksanaan. Mengikut laporan setakat 21 Februari 2024, iaitu 16.8% sahaja rakyat yang sudah mengemaskini maklumat terkini dalam portal padu. Ini merupakan jumlah yang sangat rendah untuk tempoh berbaki sebulan lagi. Apa yang membimbangkan ialah Menteri Ekonomi sendiri Yang Berhormat Pandan pernah menyebut bahawa terdapat kemungkinan untuk rakyat Malaysia berisiko tercicih daripada menerima subsidi bersasar sekiranya mereka tidak mengemaskini data mereka dalam padu. Saya berpendapat ia adalah kurang logik kerana ia seolah-olah memaksa atau mengungkat rakyat ke atas pendaftaran padu. Puan Yang di-Pertua, semasa kerajaan mensasarkan 100% kadar sasaran pengemaskinian maklumat rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas ke dalam sistem padu, saya ingin menjahirkan kebimbangan saya terhadap rakyat negara kita yang tidak mempunyai akses internet atau cerdik digital, terutamanya di kawasan luar bandar dan kampung-kampung pendalaman. Kita harus akui bahawa di negara ini masih terdapat banyak kawasan yang belum benar-benar mendapat capaian atau akses internet yang baik dan masih terdapat rakyat yang masih menggunakan telefon biasa bukannya telefon pita atau smartphone. Ini dapat kita lihat sendiri melalui laporan-laporan terkini yang menunjukkan bahawa pengemaskinian rakyat Sabah dan Sarawak dan rakyat yang tinggal di kawasan pendalaman ke dalam sistem padu masih rendah. Jika lihat pada laman web padu, ianya sangat tidak mesra rakyat di mana rakyat terpaksa mengisi sebanyak 40 soalan daripada 8 bahagian yang berbeza dan jika terlepas atau tidak berjaya mengisi mana-mana satu soalan pun dianggap tidak lengkap. Ia juga memerlukan rakyat mengisi maklumat yang sulit. Oleh itu saya ingin mengingatkan kepada kerajaan, janganlah kerana tanggungjawab kerajaan yang tidak dapat menyediakan akses internet yang baik, rakyat pula yang dihukum tercicir daripada menerima subsidi dan bantuan daripada kerajaan. Malah bukan saja di luar bandar. Kadar pengemaskinian rakyat Malaysia ke dalam sistem padu ini berlaku di seluruh negara. Ini kerana terdapat kegusaran terhadap kebocoran dan keciciran maklumat peribadi rakyat Malaysia kepada pihak ketiga. Dalam sidang-sidang Parlimen sebelum ini, saya juga beberapa kali membangkitkan isu-isu mengenai kegiatan skam yang berpunca daripada kebocoran data maklumat peribadi rakyat Malaysia dan insiden ini masih lagi berlaku sehingga ke hari ini. Lebih membimbangkan ialah pada penghujung tahun lalu, terdapat kajian dan laporan yang menunjukkan aktiviti jenayah skam atas talian dilaporkan semakin meningkat dan berleluasan di seluruh dunia sehingga ujub satu tema yang digunakan skam damage yang mana telah mengakibatkan ramai juga rakyat Malaysia menjadi bangsa. Melihat kepada insiden-insiden yang berlaku, saya amat memahami dan ingin membawa suara rakyat mengenai kebimbangan terhadap kebocoran data maklumat peribadi rakyat Malaysia kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Puan Yang di-Pertua, bulan Januari lalu, Yang Berhormat Menteri Ekonomi menyebut bahawa padu tidak tertaluk kepada PDPA kerana ia didirikan sebagai pusat pengumpulan bekalan data kerajaan dan kementerian dan agensi awam tidak tertaluk kepada Akta Perlindungan Berkenaan. Kenyataan ini juga
seolah menyebut bahawa kerajaan dari awal sudah ingin melepaskan tangan daripada bertanggungjawab sekiranya terdapat kebocoran data dan di masa akan datang. Di seluruh dunia, kita menyaksikan kesedaran terhadap keperluan yang melindungi maklumat peribadi selalu diperingkatkan. Sebagai contoh, di negara-negara berada di bawah Kesatuan Eropah, mereka tertakluk kepada Peraturan Perlindungan Data Am atau GDPR. Selain daripada itu, di Kanada, Australia, United Kingdom dan India turut telah menguatkuasakan undang-undang seperti PIPEDA, Akta Privacy, Akta Perlindungan Data dan Akta Teknologi Maklumat di negara mereka, di mana kerajaan juga diambil kira sebagai satu entiti yang boleh dihadap di mahkamah dan boleh dipersalahkan sekiranya terlibat dengan kebocoran data. Ini amat penting kerana jika rakyat yang ditipu atau menjadi bangsa, skem berpunca dari kebocoran data padu, adakah kerajaan akan bertanggungjawab? Atau jika dirujuk dengan kenyataan awal Yang Berhormat Menteri Ekonomi, kerajaan hanya seolah-olah mahu lepas tangan dengan memberi alasan kementerian atau agensi kerajaan tidak tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Pribadi yang sedia ada. Saya cadangkan kepada kerajaan agar satu akta yang berkenaan harus digubah, di mana kerajaan juga dikira sebagai satu entiti yang boleh dihadapkan ke mahkamah dan dipersalahkan jika terlibat dalam kebocoran maklumat data. Pihak kerajaan perlu meyakinkan dahulu rakyat bahawa tidak terdapat risiko kebocoran data dengan mempertingkatkan dahulu sistem security dan keselamatan yang ada. Selain itu, saya juga ingin bertanya, mengapakah kerajaan tidak harus menggunakan data-data sedia ada yang boleh diperolehi daripada jabatan dan agensi-agensi kerajaan lain yang sudah pun tersedia dan digunakan dalam pemberian bantuan kerajaan sedia ada seperti sumbangan asas ramah atau sumbangan tunai ramah. Saya pasti keadaan pelaksanaan pemberian bantuan secara tersasar yang sudah pun dibina oleh pentadbiran kerajaan sebelum ini lebih bersifat mesra rakyat kerana rakyat sudah pun terbiasa dan mudah untuk mengisi ataupun mengemaskini maklumat mereka untuk memperolehi hak mereka yang telah dijaminkan oleh kerajaan. Siap. Seperti rakyat kebanyakan di luar sana, saya juga berharap agar kerajaan tidak terbulu-bulu serta dapat mempertimbangkan tempoh pengemaskinian maklumat peribadi ke dalam sistem padu ini kepada satu tempoh yang benar-benar relevan bagi mencapai 100% kadar sasaran pengemaskinian maklumat rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Saya banyak isu. Sikit. Sikit je. Tanjung Perak setuju tak kalau saya utarakanlah pandangan-pandangan sahabat saya bahawa kalau sekiranya ada jaminan daripada kerajaan berkaitan dengan padu ni tentang maklumat peribadi kita tu tidak bocor, saya rasa ramai yang akan willing untuk isi dalam padu ni. Terima kasih. Saya setuju. Sebab itu saya kata kalau boleh ubahlah akta untuk menjamin ke security itu untuk orang ramai. Poin yang dipertua, dalam Belanjawan 2023, kerajaan telah memberi peruntukan kedua terbesar sebanyak RM36.3 bilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan bagi menaik taraf 26 buah hospital termasuk Hospital Pontian. Saya ingin bangkitkan mengenai peruntukan menaik taraf Hospital Pontian sebanyak RM150 juta yang diperuntukkan. Jumlah peruntukan tersebut ialah bagi pembinaan 4 tingkat bangunan tambahan di kawasan hospital sedia ada. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Hospital Daerah Pontian yang sedia ada ini telah dibina pada tahun 1929 dan memulakan operasinya pada bulan Jun 1930. Maknanya ia telah wujud selama 95 tahun. Nah, ini merupakan satu tempoh yang sangat panjang dan pasti keadaannya sekarang ni sudah tidak sesuai dengan keperluan yang diperlukan oleh masyarakat. Naik taraf pembinaan Hospital Pontian telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pontian sekian lama ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Hospital Pontian ini tidak mempunyai Dewan Bedah tersendiri dan setiap kes yang memerlukan pembedahan akan dirujuk ke Hospital Sultanah Aminah atau Hospital Sultan Ismail di Johor Bahru atau Hospital di Kulai. Jadi, keperluan menaik taraf Hospital Pontian telah nama konsisten diperjuangkan oleh wakil rakyat, ahli parlimen, adun dan semuanya. Yang mengecewakan saya ialah sehingga sekarang ini di mana kita telah pun berada di tahun 2024, masih tidak ada ketetapan yang jelas
berhubung dengan pelaksanaan peruntukan RM150 juta yang telah diluluskan melalui Belanjawan 2023. Pengumuman peruntukan ini telah diketahui oleh rakyat khususnya masyarakat di Pontian yang turut merangkumi Parlimen Tanjung Piai. Ramai yang sering bertanya-tanya berhubung dengan status projek ini. Saya turut mendengar bahawa di peringkat kementerian telah timbul pula cadangan memanage hospital baru dan difahamkan jika permohonan hospital baru ini dimohon untuk peruntukan RM150 juta akan ditarik balik. Adakah ini benar? Kalau benar saya ingin dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Perkembangan ini tidak enak untuk didengar sebab Pontian memang memerlukan sebuah hospital baru yang dilengkap dengan fasiliti yang diperlukan oleh rakyat umum seperti yang sudah dimaklumkan. Jadi, Puan Yang di-Pertua, kalau nak bina hospital baru, ia memerlukan panjang masanya. Pengambilan tanah dan bajet dimohon semula dan sebagainya. Jadi saya harap kementerian mesti membantu supaya merealisasikan projek ini. Sebab saya melihat perkara ini penting. Seboleh-bolehnya janganlah nanti berlaku apa yang dikatakan seperti pepatah, yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Akhirnya rakyat di Pontian yang jadi mangsa dan dianaktirikan. Saya berharap atau saya ingin bertanya kepada kerajaan, bilakah naik taraf Hospital Pontian akan direalisasikan dan janganlah mengabaikan hak-hak dan kesejahteraan rakyat Pontian dan Parlimen Tanjung Piai. Ini penting. Jadi, Puan Yang di-Pertua, saya ingin juga sentuh satu lagi isu berkaitan dengan warga asing di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur. Baru-baru ini saya memang terima rayuan dari ataupun aduan daripada Gabungan Persatuan-Persatuan Pemurung Pasar Borong Kuala Lumpur mengenai masalah penjaga-penjaga warga asing yang telah menjalangunakan peluang penjagaan di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur dengan menggunakan lesen orang tempatan. Dan pihak berkuasa tempatan telah mengambil tindakan terhadap penjaga warga asing di sekitar Pasar Borong tersebut. Tetapi hairan mereka masih berniaga seperti biasa pada hari keesokan hariannya. Perbuatan mereka ini seolah-olah mencabah peruntukan undang-undang yang sedia ada. Pagi tadi, saya dah tanya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bahawa mengapa perkara ini berlaku sebab mereka lesen orang tempatan, orang asing yang berniaga. Ia menjejaskan pendapatan orang tempatan. Kalau ini berlaku pun, mereka ada dokumen tetapi mereka memang tak dibenarkan untuk berniaga sebab dokumen itu bukan untuk ataupun visa itu bukan untuk mereka berniaga di kawasan kita. Jadi sebenarnya pihak DPK telah ambil tindakan. Tapi Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kata pihak berkuasa tempatan dan DPK harus bertanggungjawab. Cuma apabila kita rujuk balik kepada DBKL, dia kata pihak pekerja asing ini patut dirujuk kepada immigration, maknanya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, mana satu pihak kementerian bertanggungjawab bagaimana untuk atasi masalah ini? Dan berharap, sikit lagi, yang berharap Menteri Wilayah harus melihat isu ini dengan lebih serius. Sebab kalau tidak, masalah ini tak selesai-selesai. Jadi saya ingin tanya atau ingin tahu, adakah Menteri Wilayah mempunyai rancangan menyemak semula pemilik-pemilik lesen perniagaan yang bersahabat memberikan tapak perniagaan kepada warga asing secara tidak sah sebelum terus membuka pula peluang-peluang kepada pihak-pihak swasta menambah lebih banyak perai yang boleh menjejaskan sumber pendapatan golongan peniaga warga negara Malaysia di sini. Jadi saya harap ia akan memberi satu jawapan supaya bagaimana untuk dapat atasi isu-isu ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung PI.